Penyakau bergabung untuk membunuh karakter PMX. Serangan terbaru Tun Dr. Mahathir Mohamad mendorong figura politik veteran Tan Sri Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Tun Hussein Onn mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian yang dibuat mengubah hala tuju negara menurut veteran DAP itu telah meletakkan Tun Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein Onn memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Tun Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad, katanya. Lim berkata ia membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari tahun 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun perlu diingatkan bahawa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Tun Ghaffar Baba, Tengku Razali Hamzah dan Ghazali Shafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, mengugut Mahathir selama 22 bulan beliau mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuk Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi berkauman atau AISAT, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja. Tambahnya pada satu kenyataan dipetik Malaysia kini. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3/1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan pertemuan dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin malam tadi. Kononnya dikatakan bagi berbincang berkenaan Proklamasi Melayu. Perkara itu dimaklumkan pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang turut hadir dalam pertemuan itu. Ia diadakan sehari selepas kunjungan pengerusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang turut membincangkan isu orang Melayu. Pertemuan antara kedua tokoh pemimpin Melayu yang sanggup ketepikan perbezaan politik lampau demi menjamin kelangsungan perjuangan untuk memperkasa kedudukan orang atau anak Melayu di bumi bertuah ini harus diberikan pujian melangit. Sifat terpuji Tun Mahathir dan Mahyadin bakal menjadi satu sandaran baharu kepada keseluruhan orang Melayu yang amat dahagakan penyatuan atau perpaduan Melayu secara mutlak, kata Khairuddin dalam kenyataannya. Kata Khairuddin lagi, pertemuan hampir 2 jam itu sangat bermakna dan merupakan manifestasi penyatuan Melayu secara total yang sedang diusahakan Mahathir. Kelakar betul bila kita teliti. Sedarkah Khairuddin atau buat-buat lupa? Kononnya melupakan sengketa politik demi memperkasa orang Melayu, memperkasa orang Melayu atau memperkaya kroni dan membela mereka yang bakal didedahkan korupsi selama ini. Seluruh dunia tahu Mahyadin dan Azmin merupakan antara pemimpin politik utama yang menjadi dalang menggerakkan langkah syaratan pada Februari 2020 yang menjadikan runtuhnya pentadbiran Pakatan Harapan yang diketuai Tun Dr. Mahathir. Itu sejarah yang akan terus tersurat dalam lipatan memori rakyat. Atau mungkin benar suara-suara yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ketika itu adalah perancangan Tun Mahathir demi memastikan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri.
Pada awal bulan lalu, Mahathir dilaporkan berkata beliau sedia bekerjasama dengan Mahyadin jika kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Matlamat apa yang sama itu? Matlamat untuk menjatuhkan Anwar supaya segala kebejahatan yang dilakukan selama ini akan tertimbus. Begitu. Tahukah anda, ketika ini Mahathir mengetuai Gerakan Proklamasi Melayu yang mendapat sokongan daripada Mahyadin dan juga Presiden PASAN Sri Abdul Hadi Awang. Kenapa Mahyadin dan Hadi menyokong? Sebab hanya dengan cara itu dapat membunuh karakter Anwar dan Melayu tetap juga begitu. Benarlah, Melayu mudah lupa. Lupa segala sengketa, lupa segala pengkhianatan, lupa semua hinaan dan cacian dan lupa siapa musuh atau kawan. Juga lupa menjaga maruah diri demi semata-mata bermatlamatkan kuasa dan kebejahatan yang ingin disembunyikan. Hidup bukan untuk menongkat langit. Ingat, rakyat sentiasa memerhati